Sejak permulaan zaman, manusia telah bertanya perkara yang sama. Adakah kita tuan kepada alam? Atau adakah kita sebahagian daripadanya? Tidak kira sama ada perdebatan itu berkaitan dengan sains, agama atau falsafah. Topik ini sentiasa mencetuskan perdebatan hebat. Jadi, apakah sebenarnya jawapannya? Pada era globalisasi ini, manusia sering dianggap sebagai pusat kepada segala-galanya di dunia. Falsafah Barat telah memperkenalkan konsep anthropocentrisme, iaitu manusia sebagai ukuran utama realiti, manakala alam sekitar menjadi alat untuk memenuhi keperluan ekonomi dan pembangunan. Namun, persoalannya, apakah kesan cara berfikiran ini kepada alam sekitar dan kemanusiaan kita? Isu eksploitasi sumber alam menunjukkan kehilangan keseimbangan jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Apabila manusia gagal memainkan peranan sebagai khalifah untuk menjaga kesejahteraan alam sekitar, keseimbangan ini akan mula runtuh. Sebagai contoh, dari segi jasmani, pencemaran menjejaskan kesihatan. Dari segi emosi, masyarakat akan hidup dalam tekanan akibat krisis alam sekitar. Dari segi rohani, nilai amanah terhadap alam semakin terhakis. Manakala dari segi intelek, pembangunan hanya berfokus kepada keuntungan tanpa memikirkan kesan jangka panjang. Akhirnya, bukan sahaja alam yang rosak, tetapi kesejahteraan manusia juga terjejas. Dari sudut psikologi, manusia akan menjadi tertekan terhadap akibat pencemaran dan kemerosotan kualiti hidup. Dari sudut sosiologi, masyarakat menghadapi konflik sumber, ketidaksamaan ekonomi dan krisis kemanusiaan. Kegagalan sebagai khalifah bukan sahaja merosakkan alam, tetapi merosakkan struktur sosial dan jiwa manusia. Metafizik membincangkan hubungan insan dengan alam dalam konteks yang lebih mendalam. Dalam perspektif Islam, manusia dianggap makhluk paling sempurna dan diberikan tanggungjawab besar untuk menjaga keseimbangan alam sebagai amanah daripada Tuhan. Namun dalam pandangan anthropocentrism, falsafah Barat, alam sering dilihat sebagai sumber ekonomi semata-mata. Konsep ekologi ditepikan, hutan ditebang, sungai dicemari, tanah dieksploitasi tanpa memikirkan keseimbangan ekosistem. Apabila alam dilihat hanya sebagai objek untuk kepentingan manusia, hubungan rohani antara manusia dan alam semakin hilang. Epistemologi falsafah Barat menekankan akal rasional dan pemerhatian empirikal. Manusia dianggap sebagai sumber utama pengetahuan dan penilai realiti. Daripada pendekatan ini, muncullah konsep anthropocentrisme di mana alam dianggap sebagai alat untuk memenuhi keperluan manusia. Nilai sesuatu diukur berdasarkan manfaat kepada manusia. Akibatnya, sumber semula jadi seperti hutan, sungai dan tanah dieksploitasi secara membuta tuli. Pencemaran alam sekitar bukan sahaja berpunca daripada tindakan fizikal manusia, tetapi daripada cara berfikir yang meletakkan kepentingan manusia melebihi keseimbangan alam. Apabila ilmu dipisahkan daripada nilai moral dan rohani, pembangunan menjadi tidak seimbang. Isu anthropocentrism berkait rapat dengan ideologi Barat yang menolak agama secara mutlak. Melalui modernisme, alam tidak lagi dihormati sebagai ciptaan Tuhan. Sebaliknya, alam dilihat sebagai sesuatu yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan ekonomi dan kemajuan material. Budaya consumerism mengalahkan manusia mengejar kemajuan materialistik tanpa batas. Kejayaan diukur melalui pemilikan dan keuntungan. Dalam keadaan ini, nilai rohani dan tanggungjawab sebagai khalifah semakin terpinggir.
Namun, teknologi juga boleh menjadi sebahagian daripada penyelesaian. Aplikasi AI seperti sistem GeoTrees boleh memantau kesihatan pokok dan memberikan data komprehensif tentang keadaan hutan. Aplikasi AI juga boleh menjejak penggunaan sumber semula jadi bagi mengelakkan pembaziran dan konsumerisme yang tidak terkawal. Sistem kawalan automatik mampu memantau aktiviti haram secara masa nyata, memberi amaran dan bukti kepada pihak berkuasa. Teknologi yang digabungkan dengan nilai moral dapat membantu mengembalikan keseimbangan antara manusia dan alam. Sehingga hari ini, tidak dapat dinafikan bahawa usaha menggunakan AI untuk melindungi alam sekitar mempunyai kelemahan tertentu. Sebagai contoh, sistem penyejukan AI memerlukan jumlah air yang besar untuk berfungsi, yang boleh merosakkan alam sekitar dalam jangka masa panjang. Oleh itu, adalah penting untuk kita mengalihkan fokus kepada penyelidikan dan pembangunan dalam bidang ini, supaya kita dapat menikmati sepenuhnya manfaat AI tanpa digugat oleh pelbagai risiko yang dibawanya pada masa kini. Kesimpulannya, konsep antroposentrisme dalam falsafah barat telah menyumbang kepada eksploitasi alam sekitar melalui cara berfikir yang meletakkan manusia sebagai pusat mutlak. Namun, masih ada harapan untuk manusia mengubah cara mereka menjaga alam semula jadi. Alam bukan milik kita untuk dieksploitasi, tetapi amanah untuk dijaga. Persoalannya kini adalah kita mahu terus menjadi tuan kepada alam atau kembali menjadi khalifah yang bertanggungjawab.